kali ini kita akan belajar tentang peneutralan. So, apa yang kita nak capai ialah yang pertama, murid dapat menyatakan maksud peneutralan. Murid dapat menentukan kepekatan larutan yang tidak diketahui dengan menjalankan aktiviti pentitratan. So, untuk video ni kita hanya akan tengok secara teori. Dan yang ketiga ialah murid dapat menyelesaikan masalah numerikal yang melibatkan peneutralan. So, apakah itu peneutralan? Dia merupakan tindak balas antara asid dengan alkali atau base untuk menghasilkan garam dan air sahaja. So, garam dan air yang terhasil ini dia bersifat neutral, bermaksud asid sudah hilang dia punya keasidannya dan alkali juga sudah hilang dia punya kealkalian sebab kita dah neutralkan kedua-dua bahan tersebut, asid dengan alkali itu. So, asid bertindak balas dengan alkali, maka kita akan dapat garam dan air. So, tindak balas ini dinamakan peneutralan. Kedua-dua hasilnya pH 7, okey, neutral. Peneutralan antara asid nitrik dengan larutan kalium hidroksida. So, kita ada asid bertindak balas dengan alkali, maka kita akan menghasilkan larutan garam yang bernama kalium nitrat dan juga air. So, ni dia punya tindak balas ya. Okey, HNO3 bertindak balas dengan KOH, menghasilkan kalium nitrat, KNO3 dan juga air H2O. Okey, so untuk peneutralan ni sebenarnya tindak balas yang berlaku hanyalah melibatkan gabungan daripada ion hidrogen datang daripada asid dan juga ion hidroksida yang datang daripada alkali. So, kedua-dua ion ini bila bergabung maka kita akan dapat molekul air. Jadi kita boleh tengok dengan lebih jelas melalui persamaan ion untuk tindak balas peneutralan. So, ini dia punya persamaan kimia. Kita ada asid nitrik. Okey, asid nitrik, lepas tu kita tulis dia dalam bentuk dia punya ion-ion. So, yang ini kita boleh tulis dalam bentuk ion. Sebab apa? Sebab dia ialah sebatian ion. Maka dia boleh mengurai lah. Kita akan dapat ion hidrogen dan juga ion nitrat. Lepas tu kalium hidroksida pun sebatian ion. So, kita boleh tulis dia punya ion-ion dia, iaitu ion kalium dan juga ion hidroksida. Kalium nitrat pun sama sebatian ion, maka kita boleh pecahkan kepada dia punya ion. So, ada ion kalium dan juga ion nitrat. So, untuk H2O dia ialah molekul. So, kalau molekul kita tak boleh pecah dia kepada ion lah sebab dia bukan terdiri daripada ion-ion. Maka dia akan kekal dalam bentuk molekul H2O. Okey, so next apa yang kita nak buat ialah kita akan cancel out ion pemerhati. So, apa itu ion pemerhati? Dalam tindak balas ini, okey, untuk persamaan ion ni, ion pemerhati kita ialah ion kalium dan juga ion nitrat. Kenapa kita kata dua-dua ion tu sebagai ion pemerhati? Kerana dia tidak mengalami perubahan dalam tindak balas. So, kalau kita tengok sini sebelum tindak balas berlaku, ion kalium dia punya charge K positif. So, selepas dah tindak balas pun dia masih lagi dalam keadaan K positif, tiada perubahan. Sebab tu kita kata dia ion pemerhati. So, ion nitrat pun sama, dia ion pemerhati sebab sebelum tindak balas dia NO3-. Selepas tindak balas pun dia masih lagi dalam keadaan NO3-, tiada perubahan. Maka ini pun sama pemerhati, jadi kita boleh cancel out dia. Okey. So, kita buang yang pemerhati tu. Lepas tu kita tengok lagi. Okey, ada tak yang tidak mengalami perubahan? So, kita tinggal H plus dengan OH minus. Lepas tu kalau selepas tindak balas berlaku dia jadi H2O. So, itu dia ada perubahan. Maka H plus dengan OH minus ni bukanlah ion pemerhati. Dia terlibat dalam tindak balas kimia tersebut. Okey, sebab itulah kita akan dapat untuk tindak balas peneutralan ni sebenarnya dia hanyalah melibatkan ion hidrogen dan juga ion hidroksida. So, dua-dua ion tu bergabung dapatlah molekul air.
Okey, so sekarang ni kita akan tengok tentang aplikasi peneutralan dalam kehidupan harian. So, peneutralan ni boleh ada dalam pelbagai jenis bidang lah. Jadi, inilah contoh-contoh daripada buku teks yang cikgu dah ambil. Yang pertama, kita ada perubatan seperti susu magnesia. Okey, susu magnesium hidroksida yang mana dia boleh meredakan kesakitan gastrik dengan meneutralkan lebihan asid hidroklorik di dalam perut. So, perut kita menghasilkan asid hidroklorik, kita minum susu magnesia yang beralkali. Okey, lepas tu kita dapatlah neutralkan asid dalam perut kita tu. Lepas tu shampoo. So kita guna shampoo yang beralkali lemah yang mana dia boleh tolong meneutralkan asid pada rambut. Okey, lepas tu ubat gigi untuk kesihatan mulut yang mana kalau macam biasalah kita semua tahu, okay, dalam mulut kita ada bakteria. So bakteria tu dia menghasilkan asid yang namanya asid laktik. Jadi ubat gigi ni dia boleh tolong meneutralkan asid laktik tersebut. Kalau dalam bidang pertanian pula, kita boleh gunakan kapur mati yang bersifat alkali untuk merawat tanah. Okey, so next kita akan tengok tentang kaedah pentitratan. So apakah kaedah pentitratan? Dia merupakan kaedah analisis kuantitatif yang mana digunakan untuk menentukan isi padu asid yang diperlukan dengan tepat, okey, bagi meneutralkan isi padu tertentu sesuatu alkali atau sebaliknya. Meaning that kita dah tahu kan, kalau kita nak buat peneutralan, kita mesti tindak balaskan asid dan juga alkali. Okey, so cikgu buat A dengan B lah, acid base macam tu. Jadi contohnya kita akan dapat garam dan juga air. So, bila kita nak buat peneutralan, kita mesti gunakan isi padu yang tepat. Okay? Asid tu kena isi padu yang secukupnya untuk meneutralkan isi padu tertentu alkali. So, V ni mesti tahu, V alkali pun mesti tahu. Jadi, andai kata kita hanya tahu alkali sahaja, isi padu alkali. Jadi, macam mana kita nak tentukan isi padu bagi asid yang betul, yang tepat? Maka kita akan guna kaedah pentitratan. Alright. So inilah gambar rajah bagi pentitratan acid base. Jadi kalau boleh tengok kat sini, dalam biuret ni kita masukkan asid. Okey, dalam biuret kita masukkan asid. Dalam kelalang kon pula kita masukkan alkali. Okey, larutan kalium hidroksida. So bila awak tengok gambar rajah ni sendiri kan, awak sepatutnya dah dapat tentukan isi padu yang mana yang asid ataupun base yang kita tahu. Okey, isi padu yang mana satu yang kita tak tahu. So selalunya isi padu yang kita tak tahu, yang kita nak tentukan, kita mesti masuk dalam biuret. Meaning that this one, V kita ialah unknown, tak tahu. Kalau yang dalam kelalang kon ni, kita punya V, yes, we know how much kita nak guna untuk sesuatu peneutralan. Okay, so jom kita tengok sama-sama untuk pentitratan acid base. So larutan yang diketahui kepekatannya akan ditambahkan perlahan-lahan daripada biuret. Maksudnya biuret ni, larutan yang kita masukkan dalam tu, kita tahu dia punya kepekatan, cuma kita tidak tahu berapa banyak yang diperlukan untuk meneutralkan alkali di dalam kelalang kon tersebut. That's why kita masukkan perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Jangan main masuk sembrono je, nanti tak jadi kita punya pentitratan. Okey, so kita masukkan ke mana? Masukkan ke dalam kelalang kon yang mengandungi sesuatu isi padu larutan. Okey. So yang dalam kelalang kon ni pula, kita tahu dia punya isi padu. Dia terbalik. Tahu dia punya isi padu, tapi tak tahu dia punya kepekatan. Alright. So lepas tu apa kita buat? Kita akan buat pentitratan tu, masukkan sedikit demi sedikit sehinggalah selalunya dalam kelalang kon tu kita akan masukkan phenolphthalein. So phenolphthalein tu merupakan penunjuk yang menentukan larutan kita tu dalam keadaan asid ataupun beralkali ataupun neutral. So kalau tengok gambar rajah ini, kita boleh nampak yang dalam kelalang kon tu warna dia pink.
Sebab apa pink? Sebab phenolphthalein bila masuk dalam alkali warnanya mestilah warna pink. Jadi kita nak tunggu bila pink ni bertukar kepada warna tidak berwarna. Kenapa tidak berwarna? Sebab phenolphthalein dalam asid tidak berwarna, dalam neutral pun tidak berwarna. Maka at the moment kita nampak phenolphthalein pink tukar terus jadi tidak berwarna, maksudnya dalam ni sudah neutral. Dah jangan tambah dah. Sebab apa? Sebab takut terlebih yang mana dia jadi berasid. Sebab phenolphthalein kalau dalam berasid pun dia tidak berwarna. Sebab tu kita kena berhati-hatilah bila buat. Yang mana kita kena berhenti sebaik sahaja penunjuk asid base tu bertukar warna. So, takat yang mana? Okay. So, takat yang mana proses peneutralan berlaku dan penunjuk asid base bertukar warna kita panggil sebagai takat akhir. Okey, takat akhir. So masa takat akhir tu nanti kita tengoklah berapa isi padu yang telah kita masukkan ke dalam kelalangkon tersebut. Alright, so ini ialah takat akhir untuk peneutralan di mana warna penunjuk asid base berubah. So, kenapa warna penunjuk asid base tu berubah? Sebab semua ion hidrogen yang ada telah meneutralkan semua ion hidroksida yang terdapat di dalam kelalangkon dengan lengkap untuk menghasilkan molekul air. Alright, so untuk penunjuk kalau kita pakai phenolphthalein, dalam keadaan asid tidak berwarna, neutral pun tidak berwarna. Kalau alkali, phenolphthalein warna merah jambu. Andai kata kita pakai penunjuk metil jingga, dalam asid dia warna merah, kalau neutral dia warna jingga, kalau alkali dia warna kuning. So untuk warna-warna ini kita kena hafal, okey, kena hafal dan ingatlah warna yang betul dalam setiap keadaan pH tersebut. Okey, so next apa yang kita nak belajar ialah kita akan belajar tentang bagaimana nak selesaikan masalah numerikal yang melibatkan peneutralan. So ada formula ya, okey, yang kita kena tahu iaitu this one formulanya MaVa bahagi MbVb sama dengan A over B. Okey, so apa AB kecil ni? Okey, so AB kecil ni mewakili mol asid dan B ni mewakili mol base. So, jika A mol asid A lengkap meneutralkan B mol alkali B, maka kita bolehlah guna formula this one. Okey. Mesti tak apa jelas lagi kan? Okey, so sekarang kita tengok dia persamaan kimia. So, andai kata kita ada persamaan kimia untuk peneutralan. Awak ada asid A bertindak balas dengan alkali B, menghasilkan garam dan juga air. So, A di sini merujuk kepada mol bagi asid. Okey, so kita pakai A lah. Mudah sikit kita nak ingat kan. So, B ialah mol bagi alkali. So, untuk guna formula tersebut, kita mesti tahu juga kemolaran asid iaitu Ma. M ni kemolaran A tu ialah asid. Isi padu asid, so V volume asid. Kemolaran alkali B, Mb. Isi padu alkali B, Vb. So, untuk persamaan ini, nisbah mol asid A kepada alkali B ialah sama dengan A kepada B. Okey, sekarang kita tengok contoh ya. Seandainya kata kita ada 20 cm padu larutan natrium hidroksida pada kemolaran 0.25 mol per desimeter padu dineutralkan dengan asid hidroklorik pada kemolaran 0.2 mol per desimeter padu. So, hitungkan isi padu asid hidroklorik yang diperlukan. So, macam biasa, okay, make sure kita tulis dulu maklumat yang ada daripada penyataan yang diberikan. So, label siap-siap. 20 cm padu ni apa? NaOH kan? Maksudnya dia ialah VB. Lepas ni 0.25 mol ni apa pula? Ini pun sama untuk NaOH, maka ini ialah Mp. Okey, lepas tu kita ada apa lagi? Kita ada 0.2 mol. So ini M. Okey, tengok unit betul So ni ialah unit untuk kemolaran.
kemolaran siapa? Kemolaran asid. Okey, A. Lepas tu dia nak apa? Dia nak isi padu. Maka VA yang tidak tahu. So kita pakai formula ni, MAVA sama dengan MB bahagi kita pakai formula tu, MAVA bahagi MB VB sama dengan A bahagi B. So ganti masuk dalam setiap formula dengan apa maklumat yang diberikan. Jadi kita ada 0.2 kemolaran asid. Isi padu asid tak ada, tinggalkan jadi VA. Kemolaran base tahu 0.25, isi padu base tahu 20. Lepas tu okey, nisbah mol bagi asid dengan B. So kita ambil daripada persamaan lah, make sure persamaan awak ni dah seimbang. So sini tak ada nombor, bermaksud dia sama dengan 1. So A 1, B pun 1. So 1 bahagi dengan 1. Lepas tu tinggal matematik sajalah, pindah-pindah So semua ni 0.25 darab dengan 20, pindah pergi sebelah kita punya kanan. Lepas tu 0.2 ni pindah pula pergi sebelah kanan juga, jadi bahagi. So dapatlah VA sama dengan 25 cm padu. Okey, maka untuk meneutralkan 20 cm padu larutan natrium hidroksida pada kemolaran 0.25 mol per desimeter padu, andai kata kalau kita guna asid pada kemolaran 0.2 mol per desimeter padu, maka isi padu asid hidroklorik yang diperlukan ialah 25 cm padu. Okey. So ini pula contoh yang kedua. So untuk contoh yang kedua kita ada apa? Kita ada zinc oksida, iaitu 4.05 gram zinc oksida diperlukan untuk melengkapkan peneutralan bagi 50 cm padu asid nitrik. Hitungkan kepekatan asid dalam mol per desimeter padu. Okey, dia minta kepekatan asid. Jadi kita buat keluar apakah maklumat yang kita ada. Okey, so ni kita ada apa? VA. Ini yang kita tak ada, iaitu MA. Okey. Lepas tu ni, tiba-tiba dia bagi bukan V, bukan M. Dia bagi GSAM pula. Dia bagi GSAM base. Apa yang kita nak buat dengan GSAM tu? Kita, kalau kita tak tahu kita nak buat apa, kita tukar dia kepada mol. Cikgu dah beritahu Andai kata you stuck, you tak ingat apa benda nak buat, you tukarlah benda yang diberi tu kepada mol. So GSAM bahagi dengan GSAM molar untuk zinc oksida 4.05 gram bahagi dengan 65 tambah 16 dapatlah 0.05 mol. So ini ialah mol bagi zinc oksida. Okey, so kita pun nak tahu berapa banyaklah mol asid yang diperlukan untuk bertindak balas dengan kita punya zinc oksida. So kita tulis balik kita punya persamaan. Okey, so asid nitrik bertindak balas dengan zinc oksida menghasilkan zinc nitrat dan juga air. Make sure persamaan kita sudah seimbang ya. So bila seimbang kita akan dapat dekat asid nitrik ni ada 2 mol. Bermaksud 2 mol asid nitrik bertindak balas dengan 1 mol zinc oksida. So berdasarkan persamaan 2 mol asid nitrik bertindak balas dengan 1 mol zinc oksida, maka berapa mol asid nitrik yang akan bertindak balas dengan 0.05? Maka kita pun buatlah ni style persamaan tu. Ingat lagi lah kalau cikgu cakap tu kita buat style darab silang Nanti awak akan dapat mol untuk asid nitrik ialah 0.1 mol. So bila dah dapat mol untuk asid nitrik, okey, nak buat apa? Kita bolehlah cari MA sebab kita ada VA. So bila ada M, kita pakai formula ni. Kita pakai formula tu ya, iaitu N sama dengan MV bahagi 1000. Okey, so gantikan N dengan 0.1 mol. Lepas tu M tak tahu sebab M nak cari, V asid tahu 50. Bahagi dengan 1000. Kenapa bahagi dengan 1000? Sebab isi padu dalam sentimeter padu. Okey, so dapatlah M kemolaran dia iaitu 2 mol per desimeter padu. Maka inilah kepekatan asid tadi. Okey, settle. Okey, so cikgu akhiri kita punya lesson dengan kerja sekolah ni. So ada banyak sikit ya untuk kali ni.
Selamat menjawab. Bye. Assalamualaikum. Solo sakit